الله عليك شرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغوري أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخاطبين يا مهيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا كريم الوالدين عودك الصافي المبارك وردنا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد أنت تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وعلى أرواح المسلمين والمسلمات أمر وبركة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبي
إلى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وزدنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, puan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sambung tajuk berkaitan dengan adab-adab bergaul dan bermasyarakat. Adab kita bergaul dan kita hidup dalam masyarakat, dalam hidup dan berjiran. Sebab kita ni jenis manusia, jenis bersosial kan? Jadi ada adab-adab. Jadi maka Allah Ta'ala utuskan baginda Nabi SAW, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk Allah utuskan Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi berkaitan dengan akhlak yang kita nak fokuskan, itu akhlak ataupun adab akhlak sama lain dalam bermasyarakat. Jadi berkaitan dengan adab dalam bermasyarakat tu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ini sumber hukum kita, iaitu sumber hukum yang kita ambil Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi apa-apa berkaitan dengan hukum mahkamah agama ni, mana kalau kata benda ni haram, benda ni halal, mana sumber? Kaitan dengan akhlak punya sama juga kan? Dalam Al-Quran pun ada disebut, dalam hadis pun ada disebut. Jadi hari ini kita tengok sumber-sumber daripada hadis baginda Nabi SAW berkaitan dengan adab-adab dalam kita hidup bermasyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Adab-adab bergaul dan bermasyarakat dari hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, inna aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqan al-muti'una aknafal ladhina ya'funa wa yu'lafun. Artinya, sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kamu dan semua kedudukannya denganku ialah orang yang terbaik akhlaknya. Nabi kata orang yang paling dekat dengan baginda Nabi SAW segi kedudukan dia, iaitu orang yang terbaik akhlaknya. Lepas tu yang lemah lembut dalam pergaulan. Kita duduk dalam masyarakat, kita ni jenis lemah lembut. Orang minta tolong, kita mudah tolong. Bukan jenis duduk dalam masyarakat, duduk dalam jiran, kita terkenal dengan jiran yang ini dia tak boleh tegur ni, tegur kan gaduh, malas nak tegur. Dia akhlak, lepas tu lemah lembut dia kata, dan dalam pergaulan yang dapat menyesuaikan diri dan dapat diikuti penyesuaian dirinya. Dia duduk mana-mana pun dia dapat ikut. Pindah taman ni sini dia boleh ikut peraturan sini, pindah sini dia boleh ikut, dia boleh sesuaikan diri. Baginda SAW juga bersabda, al-mu'minu alifun wa ma'lufin wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yublafu. Artinya orang mukmin ialah orang yang dapat menyesuaikan diri dan dapat diikuti penyesuaian dirinya. Sama sekali tidak ada baiknya orang yang tidak dapat menyesuaikan diri serta suka diikuti penyesuaian diri. Dia ni istilah orang Melayu kan, masuk kandang kambing mengebek, masuk kandang kerbau memuak, masuk kandang rimau meluahkan tekan nak mengaung lah. Jadi orang mukmin ialah orang yang dapat menyesuaikan diri, dapat diikuti penyesuaian diri. Dia pindahlah mana pun dia dapat ikut. Ini jenis orang yang jenis tak ikut kan, suasana tempatan. Dia kira dia.
Sama sekali tidak ada baiknya orang yang tidak dapat menyesuaikan diri serta suka diikuti penyesuaian dirinya. Demikian pula sabdanya, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihan in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu. Artinya, apabila seseorang itu dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah berikan rezeki padanya berupa seorang kekasih sahabat yang soleh. Jadi kalau Allah Ta'ala nak jadikan orang, nak bagi orang tu jadi, Allah nak menghendakkan orang tu baik, maka dia letakkan orang tu buat suasana dia, suasana lembau ni, suasana yang menarik sebenarnya. Suasana orang Melayu kan, surau banyak, masjid pun dekat-dekat, lepas tu majlis ilmu pun banyak. Mana sebab apa? Sebab Allah nak bagi kita jadi baik, di tempat-tempat yang baik, kawan-kawan kita pun baik-baik. Buat kita hidup dekat kawasan tempat-tempat yang orang jenis hidup aku, kau. Jadi apabila seorang itu dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah berikan rezeki kepadanya berupa seorang kekasih ataupun seorang sahabat yang soleh. Dia beri kawan-kawan yang baik-baik, yang menegur. Masya Allah. Maknanya kadang-kadang kita terlupa. Rupanya rezeki kita ni bukan sekadar makan minum. Jadi sebab tu Imam Ghazali kata rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, yang kita nampak satu rezeki, nikmat paling kita nampak sekali, nikmat kekayaan rezeki yang dia kata tu, harta yang banyak, kekayaan. Dengan kekayaan tu kita rasa itulah rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Betul. Tapi antara lain, duit yang banyak, harta yang banyak, rezeki kita berterafikan, alhamdulillah hidup kita senang. Kesihatan itu satu rezeki. Kemudian sempurna anggota badan, satu rezeki. Dan rezeki yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita, ataupun nikmat yang paling besar, sebenarnya nikmat iman dan Islam. Tapi kata Imam Ghazali, rezeki kekayaan tu yang kita rasa itulah nikmat terbesar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sebenarnya itu yang paling rendah sekali. Sebab rezeki kekayaan, nikmat kekayaan, harta benda ni siapa-siapa pun dapat, orang kafir pun dapat, tapi iman tak dapat. Jadi, dan rezeki kita dapat jiran yang baik pun satu rezeki. Alhamdulillah kan, duduk rembau ni, orang semua, jiran-jiran semua baik-baik, seronok. Pergi mana pun kan, pergi Kenuri, bongik pun jumpa orang Gembau juga, Gembau kan. Pergi Pulau Besar pun jumpa orang sama juga, bisa semua sama juga. Jadi dia punya suasana tu sangat, itu satu rezeki. Dapat jiran yang baik, dapat sahabat-sahabat yang baik-baik pun satu rezeki. Macam kita kan ni, nampak tak? Dapat kawan dengan orang ahli ilmu, ahli surau, satu rezeki. Jadi sahabat yang baik ni, kalau dia lupa, kekasih itu mengingatkan. Contoh dia ingatkan, esok jangan lupa kan, kita sampai puasa, kita buka puasa sini surau di Senin, ada orang ingatkan kan. Esok kita bawa lah masing-masing kan, buat pulak untuk majlis buka puasa, untuk puasa sunat, ada orang ingatkan. Lepas tu ni jangan lupa, kita lepas isyak kita ada baca surah Al-Mulk kan. Maknanya itu peranan sahabat-sahabat. Jadi sebab apa Allah kurniakan kepada kita, orang keliling kita, orang yang baik-baik? Sebab Allah nak beri kita tu kebaikan. Allah nak beri kita kebaikan. Apabila seorang itu dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah memberikan rezeki kepadanya berupa kekasih ataupun sahabat yang soleh. Jikalau dia lupa, kekasih itulah yang mengingatkannya, dan jikalau dia ingat, maka kekasih itu akan menolongnya.
Jadi kita jangan duduk dalam atas dunia ni kita ingat kita seorang je. Sebenarnya penting kan, dalam sebab itu memang manusia dia bersosial, perlukan sahabat, perlukan orang baik-baik sekeliling kita. Tapi kita nak kawan yang baik, kita sendiri kena baik akhlak kita. Sebab tu Nabi dihantar untuk memperbaiki akhlak kita. Akhlak ni bukan saja terhadap keluarga kan, jiran-jiran, dengan sahabat-sahabat, dengan masyarakat. Sebab tu dalam kitab ni disebut adab bermasyarakat. Setengah orang ni dia duduk dalam masyarakat, tapi dia kira kepala dia je. Dia kira kepala dia je, tak perlu dia orang. Lepas tu jiran bising kan, dia mula mengamuk. Dia kira kepala dia bekas komando dia. Saya ni bukan komando, umur 60-70 bukan komando. Apa orang tolak pun boleh jatuh. Tapi masih lagi act dengan status dia. Saya ni okey, komando contoh kan. Contoh ya, kan contoh saya okey cikgu tadika macam tak kena pula kan. Cikgu tadika biasa tak garang dah luput. Ma tahabun busnani fillahi illa kana ahabbuhuma ila Allahi ashaddahuma hubba lisahihi. Tiadalah dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah, melainkan siapa antara keduanya yang lebih cinta kepada Allah, maka dialah yang lebih mencintai sahabatnya itu. Sebab tu dalam hadis berkaitan dengan orang yang dapat naungan di padang mahsyar nanti, yang mana hari itu tidak ada naungan, iaitu dua orang lelaki yang bersahabat kerana Allah. Dia bertemu kerana Allah, dia berpisah pun kerana Allah. Contohnya dia bertemu kerana Allah atas tujuan ada majlis usrah ke kan, kita pergi ziarah rumah dia, tengok dia sakit kerana Allah, dan berpisah kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Bukan bertemu tu sebab kita nak tumpang, nak dapat projek dia, bukan. Kita bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita kat surau ni, semua pertemuan kita kerana Allah, dan kita berpisah pun kerana Allah. Sebab tu kita sebelum berpisah tu kena ditinggalkan. So jangan lupa esok ustaz dan kuliah, ustaz dia datang. Jadi nampak tak? Itu satu rezeki ya, bila kita dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang baik-baik. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqulu qad haqqat mahabbati lil ladzina yatahabbuna min ajli wa haqqat mahabbati lil ladzina yatasaffuna min ajli wa haqqat mahabbati lil ladzina yatazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lil ladzina yatabazaluna min ajli wa haqqat mahabbati lil ladzina yatanasaruna min ajli. Artinya sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, sudah pastilah cintaku itu kepada orang-orang yang saling ziarah menziarahi kerana-Ku. Sudah pastilah cintaku kepada orang-orang yang saling cinta mencintai kerana-Ku. Sudah pasti pula cintaku kepada orang-orang yang saling bantu membantu kerana-Ku. Juga sudah pasti cintaku kepada orang yang saling tolong menolong kerana-Ku. Contohnya apa? Dan itu Allah sebut sudah pasti cintaku, Allah cinta kepada orang yang saling ziarah menziarahi kerana-Ku. Kita ziarah sahabat-sahabat kita kerana Allah. Kemudian sudah pasti cintaku kepada orang yang saling cinta mencintai kerana-Ku, dia berkasih sayang kerana Allah. Sudah pasti cintaku kepada orang-orang yang saling bantu membantu kerana-Ku. Juga sudah pasti cintaku kepada orang yang saling tolong-menolong kerana-Ku. Maknanya kita dalam bab kita buat baik dengan jiran-jiran kita, kita bersahabat, kita ziarah, tak ada niat lain. Kita ziarah dia tu bukan sebab kita tahu dia ni musim durian kan, dia kebun banyak.
Jadi kita ziarah tu atas sekurang-kurangnya kalau kita ziarah dia lekat juga 5-6 biji dalam kereta tu kan. Tak, kita ziarah tu kerana Allah. Niat yang penting, niat kita lah kan? Semua kita buat, kita tolong-nolong kerana Allah, kita ziarah kerana Allah. Jadi macam contoh, kawan kita jemput datang kenduri kan, makan tu memang tuan rumah tu akan bagi makan, tapi niat kita kerana Allah. Sebab apa? Kita fikir orang jemput kenduri, hak sesama Muslim ni bila orang jemput kita kena hadir kan? Nampak? Kita kait orang jemput kita kena hadir. Lepas tu kadang-kadang bila orang minta tolong kat kita sesuatu, kita ni sebenarnya ada kerja, tapi oleh kerana kita fikirkan Islam tu dalam bab suruh memudahkan urusan orang, insya-Allah Allah mudahkan kita. Jadi kita pun dengan rela hati kita tak apa. Padahal dalam hati ada sepatutnya kita tak boleh nak buat, tapi oleh kerana kita fikir kerana Allah, maka kita buat. Tu maksud di sini. Kita kait dengan Allah, kerana Allah. Sanggup kita masak gotong royong tu sebab malam tu ada majlis. Majlis tu pula majlis kerana Allah, majlis zikrullah, majlis nak mengingati Allah ceramah contohnya. Jadi kita pada datang agak ni nak dah tua ni nak tolong mengacau apa kan, tapi memikirkan kerana Allah. Kita turun juga untuk tolong-menolong. InsyaAllah. Ada hadis lain pula menyebut inna ahabbakum ilallah allazi la yalfuna aw yuflafuna wa inna abghadakum ilallah al-masyauna bin namimati al-mufarriquna bainal ikhwan. Artinya sesungguhnya yang tercinta di antara kamu semua di sisi Allah ialah orang yang dapat menyesuaikan diri, dapat diikuti penyesuaian dirinya. Dan yang paling dibenci antara kamu semua di sisi Allah ialah orang-orang yang menggaduh domba serta suka memecah belah antara sesama saudara. Jadi daripada hadis-hadis yang tadi menunjukkan bahawa perintah suruh kita ni duduk dalam masyarakat, jaga kita punya akhlak, pandai bergaul, duduk mana-mana pun kita boleh ikut bentak orang tu. Kemudian daripada asal, dari asal diriwayatkan daripada sahabat, diriwayatkan daripada Fudail rahimahullah ta'ala, dia berkata, itulah cara jika engkau inginkan syurga Firdaus, mendekati kepada Allah yang Maha Pengasih dalam rumahnya, iaitu syurga, berserta dengan Nabi, Siddiq dan Syahid, orang soleh, iaitu dengan mana-mana amalan kau amalkan. Kalau itulah cara kalau kita nakkan syurga Firdaus, yang mana syurga kita tu kalau kita nak duduk dalam syurga bersama dengan para anbiya, para syuhada, para siddiq kan? Jadi iaitu dengan mana-mana amalan yang kau amalkan, dengan mana-mana nafsu syahwat yang kau tinggalkan. Pertama, nak duduk dengan syurga Firdaus dengan para anbiya, dengan para awliya, dengan para syuhada, dengan para siddiq, dengan orang solihin. Pertama, nafsu syahwat dia tinggal. Nafsu syahwat. Nafsu ni dia tak suka buat ibadat. Nafsu ni tak suka buat ibadat. Lebih-lebih sikit dia tak suka. Kalau kita kata lepas ni kan kita ada sambung lagi, ada tahlil, buat tahlil dan 1000, kita baca tahlil dan Allah tu 1000 kali. Kita dah risau, tak suka. Lepas tu kan kita kata kuliah, kita kan kita lajak sampai persembilan senang, kita dah risau, tak suka. Kalau kita kata hari ni semua kita wajib semua, lepas ni jangan balik lagi kita semayang, kita buat semayang sunat sampai ke tahajud malam ni, kita buat sekali sampai. Kalau tak suka dia risau, itu nafsu. Ibadat dia tak suka. Tapi kalau makan, dia suka. Makan sangat makan biasa ni dia, itu biasalah nafsu. Tapi nafsu ni suka makan banyak.
Kemudian nafsu suka tidur. Tidur ni biasa kita manusia tidur. Tidur ni harus. Tapi nafsu ni suka tidur. Tidur. Lepas tidur nak tidur. Lepas subuh nak tidur. Lepas subuh tidur. Subuh pun terlajak. Nafsu suka tidur. Nafsu suka borak. Borak dia suka. Sembang sambil berdiri tu. Sambil berdiri sejam. Biasa kan kita kat rumah sembang dengan kawan-kawan kita yang datang. Sembang-sembang nak balik dah ni, kita pun hantar dia kat kereta. Dekat pintu kereta tu sembang ni sejam. Sembang. Suka. Tapi kalau suruh berzikir ataupun suruh baca Quran, 2 muka surat pun dah lagi banyak tu. Sembang suka. Lagi apa lagi nafsu suka tadi mengazali? Jimat. Jimat dia suka. Ibadat dia tak suka. Itulah nafsu. Di kita yang kita suka. Nafsu dia pun sama tu. Dia hampir sama. Roh, nafsu, akal, hati yang bukan hati yang jasmani tu, hati yang halus, yang seni, yang tempat kita memikir, ya. Dia hati, akal, jiwa. Yang kata jiwa, benda yang sama tu, hampir sama. Itu semua kena ada dia punya kontrol dia. Dengan mana-mana nafsu syahwat yang kau tinggalkan, sama dengan mana-mana kemarahan yang kau tahan. Ni orang nak masuk syurga Firdaus. Nafsu duk layan lagi, ya astagfirullahaladzim. Nafsu layan lagi. Lepas tu sifat pemarah tu duk ada lagi daripada muda sampai tua. Pinggan duk baling lagi. Dia kata kalau nakkan syurga Firdaus, kalau inginkan syurga Firdaus, kalau nak syurga tu, dalam syurga kita bersama para anbiya, para nabi, para awliya, para waliullah, para syuhada, orang yang mati syahid, para siddiqin, orang yang benar, para solihin. Nafsu kena tanam. Nafsu kena turunkan nafsu. Yang kedua, marah kena tahan. Ini pantang orang tegur marah, pantang orang tegur marah, mengamuk kan. Tapi ada hati nak masuk syurga bersama para anbiya. Jadi benda tu semua akhlak tu. Orang jadi cepat marah ni kan, tengok itu akhlak kan. Macam mana orang boleh kontrol, kena provok dia boleh kontrol marah dia. Mana akhlak dia dalam bab sabar. Tapi kalau sembang kami bab agama kami kecap, tapi bila orang tegur sikit dia punya mengamuk tu, dia punya hamun tu, habis. Pecah temelang dia. Maknanya kita tengok akhlak dia habis. Itu bahaya kan. Kemudian dan mana-mana keluarga yang kau eratkan keluarga. Ziarah saudara mara. Ini mak saudara dah lama tak pernah tengok. Adik-beradik pun lama tak jumpa. Abang pun tak jumpa tengok. Adik-beradik tengok abang datang-datang, jaga dah panjang pula. Lama betul tak jumpa. 10 tahun tak jumpa adik-beradik. Maknanya nakkan syurga Firdaus, adik-beradik tu kena, ahli keluarga tu kena erat. Ini dengan adik-beradik pun tak bertegur, putus saudara pun tu. Macam mana cita-cita nak masuk syurga Firdaus? Saya tahu kan, saya yang seorang lagi tu abang saya dah putih dah tu kan? Itu saya dah dah putih saudara tu. Tapi serban dah tak kepala. Cita-cita nak masuk syurga.
Tapi dengan adik-beradik pun gaduh, tak bertegur. Dan dengan mana-mana kesalahan dari saudaramu yang kau maafkan. Susah nak maafkan orang. Tapi kalau nakkan syurga Firdaus, mudah memaafkan orang. Tak apalah, saya maafkan. Tak kisah, benda tu tak sengaja. Macam mana kisah satu orang bapa ni, anak dia tadika naik van sekolah, yang driver bas sekolah, van sekolah tu, dia terlupa anak dia tu. Dia terlupa anak dia tu ada dalam van. Dia pergi tutup van tu, dia parking tengah panas, mati budak tu. Dengan takdir Allah Ta'ala, mati budak tu. Lepas tu wartawan tanyalah bapak dia tadi. Tapi bapak ni tadi nampak macam orang tabligh yang jadi penjaga kan. Dia tanya, macam mana ni nak bawa kes apa? Benda ni dah tertulis kan. Dia pun macam mana. Yang pemandu van tu pun bukan sengaja kan? Tak perasan, memang saya retor lah, retor je. Dia fikirkan pemandu van tu pun dia kenal dah lama. Hari tu punya tersilap. Dia kan nak buat macam mana kan? Bukan niatnya hari ni aku nak bunuh seorang, nak matikan seorang pula. Tapi dia maafkan. Itu sifat kan. Macam kita, saya tak ada orang maafkan. Kau berangkatlah esok kat akhirat jumpa saya. Punyalah kan, hati kering kita, tak nak maafkan. Sebab tu kata Imam Ghazali, sebelum tidur kita maafkanlah dulu saudara mara kita, siapa-siapa yang buat dosa kita, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Jadi orang lain pun sama juga. Kita maafkan orang lain pun sama juga, dia maafkan orang. Jadi manalah tahu kita pun ada dosa dengan dia pun dah maafkan. Tapi benda ni susah, benda ni susah. Yang kalau dapat, itulah akhlak. Dengan mana-mana orang dekat yang kau jauhi kerana mencari keredaan Allah, orang yang dekat. Dan dengan mana-mana orang dekat yang kau jauhi kerana mencari redha Allah, dan mana-mana orang jauh yang kau dekati juga kerana mencari redha Allah. Kita dekat dengan orang ni kerana Allah, kita orang dekat yang kau jauhi mencari redha Allah. Kita pun terpaksa menjauhi dari dia ni, takut kita terpengaruh dengan perangai dia tu pun untuk keredaan Allah. Tak ada masalah. Ia berkata lagi, penglihatan seseorang pada muka saudaranya didasarkan asas kecintaan dan kerahmatan adalah merupakan ibadat. Masya Allah. Penglihatan seorang pada muka saudaranya didasarkan atas kecintaan dan kerahmatan adalah merupakan ibadat. Paling penting, sebab tu Nabi ajar kita dalam musyafahah, dalam bab bersalam. Tapi hari ni dah lama tak salam. Lama betul dah tak salam orang ni. Kalau ada salam pun ada, tapi macam mana? Kena juga. Alang-alang macam mana? Kalau dah lama betul dah tak salam macam ni, tak salam. Tapi kata, penglihatan seseorang pada muka saudaranya yang didasarkan atas kecintaan dan kerahmatan adalah merupakan ibadat. Jadi kita pandang muka saudara kita. Sebab tu Nabi ajar dalam bab musyafahah, salam, kita salam, kita tengok muka dia tu. Sebab apa kita tengok muka dia? Lepas tu kita senyum. Lah, sebab Nabi suruh macam tu. Kita tengok muka dia, kita senyum. Jadi oleh kerana kita mengikut apa yang disarankan oleh baginda Nabi SAW, tengok muka saudara kita dia ibadah. Tapi ada 3 benda yang kita tengok dia ibadah. Tengok Kaabah dapat pahala, dia ibadah. Tengok pantai, tengok laut, tengok gunung ganang, tengok keindahan alam, ingat kebesaran Allah, ibadah. Tengok wajah ibu bapa, dia kira ibadah. Jadi kita tengok muka saudara kita didasarkan atas kecintaan dan kerahmatan adalah merupakan ibadah juga. Tak kira lah saudara kita ziarah mak saudara kita tengok wajah dia atas dasar
kecintaan dan kerahmatan merupakan ibadat. Kita pergi ziarah adik-adik kita, tengok muka dia, ibadat. Ibadat ni bukan ni. Ibadat ni ada dua, satu ibadat umum, satu ibadat khusus. Ibadat khusus ni macam sembahyang khusus. Ibadat umum ni kita bekerja, ibadat juga. Kita pergi jalan-jalan, bawa anak isteri melancong jalan-jalan, jadi ibadat juga. Atas niat kita pergi ziarah adik-adik kita, ibadat. Yang pertama, cinta kerana Allah. Cinta yang hakiki, yang benar-benar, yang betul-betul cinta yang didasarkan kerana Allah ialah apabila seorang itu tidak mencintai orang lain kerana peribadi zat seorang itu saja, tetapi semata-mata kerana kebaikan yang akan diperolehi di akhirat kelak dari sahabatnya itu. Kita baik dengan kita mencintai satu orang ni, orang soleh lah, atas dasar di sampai akhirat. Mudah-mudahan esok kita bersahabat dengan dia ni orang baik, orang soleh ni. Mudah-mudahan nak dekat akhirat esok, bila dia cari kita dalam syurga ni, tak ada kan, dia antara orang yang boleh memberi syafaat kepada kita. Ada juga orang-orang soleh ni, dia boleh memberi syafaat, tapi syafaat yang paling besar ialah baginda Nabi SAW. Anak-anak pun boleh beri syafaat. Anak yang hafal Al-Quran, dia boleh beri syafaat. 10 orang dia boleh tarik ahli keluarga dia. Orang-orang soleh, kita berkawan dengan orang-orang soleh, dia boleh memberi syafaat, tapi syafaat yang kecil kan. Sahabat kita bersahabat dengan orang baik-baik, dengan orang soleh. Jadi dekat akhirat nanti dia tengok mana sahabat aku, tak ada kan? Jadi dia juga boleh memberi syafaat. Bukan kita berdasarkan kita kawan tu atas pribadi zat dia tu, tetapi kebaikan yang kita perolehi atas kita berkawan dengan dia, orang yang baik-baik ni. Mudah-mudahan dia boleh memberi syafaat kita di akhirat nanti, walaupun syafaat yang kecil. Misalnya seorang mencintai gurunya, sebab dengan guru itu dia memperoleh ilmu, pengetahuan serta memperbaiki amalannya, dan tujuan utama ialah dengan ilmu, pengetahuan dan amal yang dilakukan itu dapat memberi kebaikan kepadanya di akhirat nanti. Orang yang demikian inilah termasuk dalam golongan para pecinta yang bertujuan untuk mencari keredaan Allah. Dia kata contohnya sebagai seorang mencintai guru dia, sayang sangat guru dia kan? Salam dan cium tangan kan? Cium tangan apa lebih-lebih sangat kasih daripada guru. Sebab apa? Sebab dengan guru dia memperoleh ilmu, pengetahuan, dan dia dapat beramal. Banyak manfaat ni. Guru bagi macam-macam ilmu, macam-macam doa, macam-macam wirid disuruh kita amal. Jadi sebab dengan amalan yang dia bagikan kita tu memberi kebaikan kita ke akhirat nanti. Orang demikian inilah termasuk golongan para pecinta yang bertujuan mencari keredaan Allah. Bukan kita mencintai guru tu sebab kita tu guru dia ni tuan guru ni sekarang dah masuk TV je. Jadi bila kita dapat lapan dengan dia, kita boleh kecoh dengan orang. Share ni makan sekali. Dia sekarang dah masuk TV, dah level, kita pun bangga. Dia masuk TV tu, guru share tu, kita bangga sebab dia dah masuk TV kan. Dia turun daripada kereta, kita tergeh-geh nak pegang, nak ambil ni. Sebab apa? Sebab dia ni antara ulama yang terkenal dalam Malaysia. Jadi kalau kita rapat dengan dia, kita pun jadi orang yang terkenal juga lah. Oh, dia orang ni anak murid ni sekian. Bukan? Kita mencintai guru kita tu sebab dia telah bagi ilmu, macam-macam dia bagi kita untuk kita beramal, yang mana manfaat dia kita dapat di akhirat. Sebab tu kita hormat guru kita tu. Jadi orang ni lah, dia termasuk dalam kategori dia kasih guru tu kerana mencari redha Allah.
Demikian pula seorang yang mencintai muridnya, sebab kepada murid itulah dapat mencurahkan ilmu. Masya Allah. Demikianlah pula seorang yang mencintai muridnya, sebab kepada muridnya itulah dia dapat mencurahkan ilmu pengetahuannya. Dan dengan perantara murid itu pula dia pula darjat atau tahap sebagai pengajar atau guru. Guru yang beginilah yang disebut mencintai orang lain untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai murid kita ni kerana ada murid ni lah kita boleh mencurahkan ilmu. Kalau tak ada murid, macam mana saya seseorang duduk depan ni? Tak ada orang. Tuan-tuan, tak ada orang. Oleh kerana ada murid lah, dapatlah si guru tadi mencurahkan ilmu ni. Jadi Masya Allah, kita lihat, dengan ada murid tu lah kita naik darjat jadi guru, naik darjat jadi pengajar, sebab ada murid. Kalau tak ada, ngajar pukul getah lah. Mana? Ngajar pukul getah kan? Itu ngajar lah, ngajar pukul getah. Jadi dia mencintai murid tu sebab InsyaAllah. Bukan kita mencintai murid kita tu sebab dia ni anak orang kaya. Sebab dia murid ni lah kita boleh, dia jadi murid kita lah kita boleh mencurahkan kita punya ilmu. Bahkan seseorang yang suka menyedekahkan harta kerana Allah bukan untuk menunjuk-nunjuk dan riak, suka menjemput para tetamu lalu menjamu mereka dengan berbagai makanan yang lazat-lazat serta yang aneh masakannya yang dilakukan semata-mata kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia suka kepada tukang masak yang pandai kerana teliti dan baik cara masakan, maka orang itu pun termasuk dalam golongan pencinta untuk mencari redha Allah. Satu orang yang sedekah bukan nak tunjuk-tunjuk, suka bersedekah kerana nak mencari redha Allah. Satu orang yang selalu buat kenduri, selalu jemput orang datang, dia bukan nak menunjuk-nunjuk, dia nak mencari redha Allah. Sebab Nabi kata afsyus salam wa atimut ta'am, jamu orang makan. Dan dia suka kepada tukang masak yang pandai kerana teliti dan baik cara masakan. Jadi kita pun suka panggil catering ni. Contoh suka panggil tukang masak catering. Bila kenduri kita panggil dia. Sebab apa? Sebab kait. Sebab kita nak buat kenduri, kita panggil dia. Bila kita kenduri kita berjalan, orang pun suka. Jadi tujuan kita kenduri tadi untuk dapat redha Allah. Jadi kita suka dengan tukang masak tadi pun termasuk golongan pencinta untuk mencari redha Allah. Selain itu termasuk juga dalam golongan ini, wallahu a'lam. Cukup. Jadi maknanya niat betul-betul. Niat betul. Kita bergaul semua sebagai guru, sebagai murid, kita sebagai apa saja kait untuk mencari redha Allah. Maka kita termasuk cinta kerana Allah. Suka cinta ni, suka buat kenduri kerana Allah. Suka mengajar kerana Allah. Suka sangat dengan guru itu pun kerana Allah. Jadi semua kait dengan Allah. Sebab apa dia bawa tu tadi semua tu? Sebab semua tadi tu, kenduri ke, duduk majlis ilmu ke, duduk dalam pergi ziarah-ziarah ke, apa tu semua tu termasuk dalam masyarakat, termasuk dalam tajuk besar dia, adab-adab bermasyarakat. Nak tak nak memang kita akan jumpa dengan
jiran jumpa dengan ni, jumpa dengan ni, jumpa tukang masak, jumpa apa pun jumpa. Lagi besar lagi, bila masyarakat ni besar, kita akan jumpa niaga, jumpa orang kan, dan pergaulan surau, masjid, kenduri, kendara. Jadi semua tu dinamakan masyarakat, dan dia ada dia punya adab-adab yang kena jaga berdasarkan Al-Quran. Kita patuh dengan adab-adab tadi sebab ada arahan daripada Al-Quran, daripada hadis, dan juga ada contoh-contoh daripada asal para sahabat. Jadi kita tutup dengan selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tubqa bil hawaiju wa tunalu bil rahibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu tandariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bi rahibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu bi alil karim wa ala في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزاك.